Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya Cikgu Azila. Okay, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5. Okay, murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Okay, sebelum itu, cikgu minta murid sediakan buku teks dan buka halaman 18. Muka surat 18. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tema 1, kemasyarakatan. Unit 3, masyarakat celik ilmu. Dan tajuk yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah tentang isukan. Okey, di akhir pengajaran dan pembelajaran, insya-Allah murid dapat membina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan frasa dan gambar dengan betul. Okey, yang mana belum buka buku, okey, tengok muka surat 18 ya. Isukan. Okey. Aktiviti pertama pada hari ini, okey, mari kita baca sama-sama petikan tentang isukan. Okey, cikgu nak kamu baca sama-sama dengan cikgu ya. Okey, Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, SK Seri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan isukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang isukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang isukan. Afifi dan Tinesh turut membantu Danish. Okey, berkaitan tentang 3 orang sahabat iaitu Danish, Afifi dan Tinesh. Okey, Danish ni dia minat sukan tapi dia kurang berbakat. Jadi, dia cuba mencari satu sukan secara online. Okey, isukan. Okay, kita tengok apa itu isukan. Ni dia. Isukan ialah sukan elektronik atau permainan video. Okey, permainan video contohnya Danish ni dia minat bola sepak. Okey, dia nak, jadi dia cari permainan bola sepak melalui online. Okey. Okey, yang kedua, aktiviti 2, membina ayat. Okey, membina ayat. Okey, sebelum tu, kita tinggal dulu sekejap tentang isukan. Okey, kita tengok apa maksud penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Okey, kita tengok contohnya. Contohnya perkataan pasukan. Okey, dalam frasa ataupun ayat, 2 pasukan murid. Ialah penjodoh bilangan. Kenapa disebut pasukan murid? Okey, nak menunjukkan kumpulan murid yang ramai dalam satu pasukan tu. So, dipanggil pasukan murid. 1 pasukan murid, 2 pasukan murid atau 3 pasukan murid. Okey. Okey, seterusnya. Okey, tengok dalam buku teks kamu. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, kelompok. Okey, apa maksud kelompok ni? Okey, kita tengok ya. Kelompok merujuk kepada sekumpulan manusia, haiwan dan benda. Contohnya murid, burung, pulau. Dan banyak lagi sebenarnya. Okey, ini contoh. Ini 1 kelompok murid. 2 kelompok murid. Kelompok ni sama juga dengan pasukan tadi. Dia bermaksud bilangan yang ramai. Cuma beza dia kelompok ni bila
duduk dalam keadaan berkumpul, kita akan panggil kelompok. Okey, contoh ayat untuk kelompok. 2 kelompok murid sedang berbincang di perpustakaan. Okey, 2 kelompok murid sedang berbincang di perpustakaan. Okey, boleh faham setakat ini ya? Okey, kita pergi kepada penjodoh bilangan yang kedua, iaitu bidang. Okey, apa maksud bidang? Okey, merujuk kepada benda atau tempat yang terbentang luas. Okey, itu maksud bidang Benda atau tempat yang terbentang luas. Contohnya, permaidani, tikar, tanah ataupun sawah. Okey, kamu tengok gambar ni. Apa yang terbentang luas dalam gambar ni? Iaitu permaidani yang diduduki oleh 2 orang murid ni kan. Okey, ni dia. Dua orang murid lah. 2 budak lelaki duduk di atas permaidani. Okey, bermula penjodoh bilangan bidang ni, kamu kena bina ayat sendiri Okey, cikgu dah bagi contoh tadi kelompok. Okey, yang ini untuk bidang. Macam mana kamu nak bina ayat? Okey, kamu boleh jadikan gambar ini sebagai rujukan. Okey, contoh ayat cikgu. Amin dan Ali sedang duduk di atas sebidang permaidani sambil bermain permainan video. Okey, itu contoh cikgu. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya, lembar. Okey, apa itu lembar? Okey, lembar merujuk kepada benda yang panjang atau luas bidangnya. Benda yang panjang atau luas bidangnya. Contoh, okey, benang, tali, kertas. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, okey, ini contoh lembar. Selembar kertas. Okey, macam mana kita nak bina ayat dengan menggunakan perkataan lembar ni? Okey, cuba fikirkan. Selembar kertas. Cikgu dah bagi dah poin kat situ. Selembar kertas. Macam mana nak buat ayat? Contohnya, Abu menulis nama di atas selembar kertas. Contoh Okey, seterusnya baris. Okey, penjodoh bilangan baris. Maksud penjodoh bilangan baris ini adalah kedudukan benda atau manusia yang tersusun, teratur dan berderet. Contohnya, kedai, komputer, murid. Okay, kalau tengok dalam gambar ini, ni murid duduk dalam keadaan baris kan? Sebaris. Okay, komputer pun sama. Kedudukannya adalah tersusun, teratur dan berderet macam ni. Sama kan maksud dia. Okey, kamu bina ayat menggunakan perkataan baris. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya adalah kumpulan. Kumpulan, maksud kumpulan ini manusia atau haiwan yang berada dalam kumpulan. Contohnya, pemuda, pengakap, burung, lembu dan banyak lagi. Okay, tengok pada gambar. Kumpulan murid. Sekumpulan murid. Okay, 2 kumpulan murid. Okay. Dan bina ayat menggunakan penjodoh bilangan kumpulan. Okey, seterusnya penjodoh bilangan pasukan. Okey, maksudnya sekumpulan atau sekelompok manusia. Contoh di sini polis, tentera, pemain bola sepak. Ini pasukan. Okey, macam mana nak bina ayat? Okey, menggunakan penjodoh bilangan pasukan, kamu bina ayat menggunakan perkataan pasukan.
Okey, menggunakan buku nombor 4, buku Tata Bahasa Pemahaman atau buku TP. Okey, kamu sila buat aktiviti ini. Okey, yang pertama tulis hari dan tarikh. Jangan lupa ya, tulis hari dan tarikh. Okey, kemudian tuliskan tajuknya, unit 3, Masyarakat Celik Ilmu, tajuk E, Sukan. Okey, arahannya, bina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Okey, cikgu dah buat contoh kat sini. Okey, contoh yang pertama tadi kan, kelompok. Okey, bina ayat kamu. Apa ayat untuk kelompok? Okey, nombor 2, bidang. Dan bina ayat. Sampai seterusnya lah. Ya, boleh ya? Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Apa-apa permasalahan, okey, tak boleh buat apa, terus hubungi cikgu. Okey, kamu boleh WhatsApp cikgu ya. Okey kelas, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.